Okey. Dah ke? Siapa yang dah last tu? Tak ada lagi macam mana ni? Cepatlah adik-adik. Sian. Cik Diana kita ni ha. Ah. Okey, masa sudah habis. Boleh tak tu? Ada yang tengah tarik tu Pak Tan. Okey, kita nampak. Ada yang tengah type. Bidadari tengah type. Tak apa. Nanti Pak Atan tunjukkan cara nak buat ni. Ni simpanan je tau yang ni. Sebab selalunya pemantau 1, 2, 3 tak boleh bantu yang simpanan ni. Sebab ini konsep tempoh hari Pak Atan pergi dekat Universiti Melaya. Konsep ni lah yang dibawakan diorang ni. Konsep Pesta Pantun Bistari. Mungkin nak bersiapkan diri ni. Dengan Pesta Pantun Bistari. Wakil Universiti Sains Malaysia. Okey, nampak macam dah ada je. Belum ada lagi. Ataupun tulis kat kertas tak kat gambar pun boleh juga. Okey. Boleh? Yes, ada bunyi. Alhamdulillah. Syarul Nizam nombor 1. Syarul Nizam ni boleh masuk jadi simpanan ni. Okey. Lagi? Ada lagi tak? Jolokkan tu double K ke? Jolokkan. Double K kot Betul lah kot. Okey. Alright. Lagi ada lagi? Alhamdulillah ada lagi. Kita letak sini. Di sini. Okey. Maklumlah kan. Yang lain jawab je, jangan risau. Kita belajar kan. Selalunya hari tu ada penentu kepada kemenangan adalah pantun ni lah sebenarnya. Yang menyebabkan, dan dia ada satu anugerah pemantun simpanan. Mantap kan? Okey. Boleh lagi? Okey. 2. Ada lagi nak jawab? Masukkan. Masukkan ke dalam WhatsApp ni. Kita ada 3 lagi lah. Kita ada 3 lagi. 1, 2, 3. Kita nantikan Hana. Kita nantikan Bidadari ni siapa ya? Oh, Hana. Okey, Hana ya. Letak nama kat situ nanti korang. Okey. Ni Hana punya ya. Okey. Yang ini Syairul punya. Okey. Ni macam ada masuk je. Hidayah dah ada situ. Okey. Ni pantun. Ni tahu. Pantun berkait untuk pemantun simpanan saja ya. Okey. Tengok sekejap. Hidayah. Okey. Lagi siapa lagi? Dah masuk kan? Kita tunggu lagi. Afika dengan Nazura. Siapa lagi? Anis, Nurul Anis kalau nak jawab pun boleh. Silakan. Okey tak? Boleh? Okey tak? Ni Hana dah. Hidayah dah. Kita tinggal Nazura dengan Afika. Cepat Nazura Afika. Lepas tu kita ni. Pak Tan akan ni dulu. Letak dulu sini. Afika.
Okey. Afika. Ya Allah, Afika terus hilang. Afika jangan takut, Afika. Okey. Fika Alright. dah masukkan pantun Pak Tan. Apa dia? Fika dah masukkan pantun. Oh, dah masukkan dah. Okey, ni Afika punya ni Alright. Seorang lagi tinggal. Okey. Kita tunggu dan Nazura ya, Nazura. Boleh Nazura? Okey. Sambil-sambil tu, Pak Tan sebenarnya tak nak buang masa kan. Sebab kita kan masa adalah emas kan. Kak Pak Tan komen dulu ya untuk Syahrul punya. Bila dibagi pantun macam ni, okey kita kena ambil 2 pantun, betul dah pantun ni. Ambil galah tolong jolokkan ni betul, dengan kalau salah tolong tunjukkan. Ya. Tolong jolokkan, okey itu tak ada masalah. Cuma kita nak ambil yang nombor 2 dan nombor nombor tak boleh pula. Sekejap. Kita nak buat yang nombor 3, nombor 2 dan nombor 4. Itu yang kita akan masukkan ya. Jadi kalau nak buat Allah. Kalau kita nak buat pantun jawab ni, kita kena pergi dekat nombor 4 dahulu kita jawab. Kita jawab ni kena berkait dengan pantun nombor 3. Ini adalah pantun bawah ni adalah pemaksud. Kalau salah tolong tunjukkan jalan betul dan benar. Okey juga. Sedap, memang sedap. Cuma ada 2 kali tunjuk ni. Perkataan 2 kali tunjuk ni je. Yang mungkin kena diberikan perhatian lah. Selalunya tak boleh 2 kali tunjuk, maksudnya pemantun ni dia 2 kali ulangan. Tapi boleh, tak salah. Cuma tukar mungkin. Kalau salah tolong tunjukkan, bimbing ke jalan betul dan benar. Itu. Kalau nak dibaiki lah ya. Boleh Syarul Cuma kat sini Syarul, sebagai seorang hakim kita akan dapat tengok bahawa 2 dengan benar adalah benda yang berbeza. Ya. Macam tu. Nampak tak? Sebab yang hujung ni tak sama ni, Syarul. Dia kena AB. Dia kena an. Jadi ke atas ni adalah kita kena kalau nar lah. Galah panjang bercabang 2. Bercabang 2 ni mungkin tukar jadi r. Apa R? Yang kita dah buat kamus pantun minggu lepas ni. Jadi kita buat R. R tu apa? Galah panjang berpinar-pinar, ataupun mata melihat berpinar-pinar ke? Ada benda tu. Ada AR, kita perlu ada AR kat situ. Baru pantun tu kena dia punya tu. Jadi kat sini dah ada kesilapan dari segi rimah lah ya. Boleh Syarul nampak kesilapan rimah tu? Kesilapan rimah maksudnya dengan R dengan ni tak kena. Yang lain tu cantik dah. Boleh Pak Tan. Yang cantik-cantik. Cuma yang bila tunjuk ni kita jadikan dia kepada bimbing. Bimbinglah ke jalan betul dan benar. Sedap, memang sedap. Bimbing. Bimbing. Macam tu. Ni yang Pak Tan buat ni, cadangan Pak Tan. Okey. Alright. Pantun ni kesalahan rima dia dah tolak banyak. Jadi kalau ikutkan pantun ni boleh diberikan markah dalam 20/30 lah. Maka isi tu tinggi 25. Sebab dia ada kaitan. Tunjuk apa? Tunjuk ke jalan betul dan benar. Cantik. Alright. Maka isi besar. Maka bahasa akan dipotong sebab salah rima. Okey, mari kita tengok Hana punya. Macam biasa ambil galah tolong jolokkan dengan kalau salah tolong jolokkan. Tolong tunjukkan. Ibarat disambut sewaktu tenggelam. Okey. Kita tengok rima lah. Rima dia macam mana. Kita tengok rima. Penggunaan rima yang betul. AM ni betul. Kat sini betul. AM. Ya, mana ni? Susah pula ya. Okey ni AM ni betul. Tenggelam ni betul dengan lam. Tepatlah dia punya tu lam, bukan am lah. Okey, kalau salah tunjukkan ibarat disambut. Cuma kalau dari segi isi bagus juga sebenarnya, kiasan yang bagus. Ibarat disambut sewaktu tenggelam. Kalau pantun itu pantun yang kiasan, elok dibuat kiasan juga macam ni. Tapi kalau macam ni tak salah. Cuma makna dia macam
Kalau salah tolong tunjukkan apa maksud ibadat disambut sewaktu tenggelam. Maksudnya kalau kita nak membaca ibadat membantu, itu bagus ya. Dia ada kiasan yang bagus. Jadi kalau hakim tu dia dua kali dia fikir, oh betul lah ibadat disambut sewaktu tenggelam. Macam nak lemas-lemas, adalah orang tunjukkan jalan. Dia hanya memberikan istilah kiasan ya. Tapi awas, takut juga hakim-hakim yang kadang-kadang stereotype, dia nak juga direct benda tu. Pantun yang direct. Tapi kalau macam Pak Atan bagi markah isi ni tinggi sebab dia mengkiaskan. 27/30 boleh dapat ni kalau per 30 ya. Jadi kita tengok pantun dia punya pembayang. Ambil galah tolong jolokkan, luruh di tanah buah mengpelam. Oh, okey. Jadinya bahaya juga ya, sebab tadi buah cempedak ya. Mungkin dia nak kesinambungan dengan buah cempedak tadi. Jadi tolong jolokkan ni dia dah cakap pasal cempedak tadi. Mungkin boleh ambil pasal lam tu. Ambil galah tolong jolokkan, luruh di tanah di waktu malam ataupun di kala malam. So kita tak ada cerita pasal buah lain dah. Bahasa agak bawah sikit lah sebab perkaitan tadi adalah buah cempedak. Tapi kenapa buah pelam pula? Tapi banyakkan hakim dia tak kisah pun sebenarnya. Tapi cuma Pak Atan, kalau Pak Atan lah, kat Pak Atan ni kan macam, tadi kan buah cempedak, kenapa pula buah pebelam pula dia ni? Tapi sebabkan jawapan bawah tu dah jitu, kita memang akan rasa macam, tak apalah, dia mungkin dia tersalah jolok kot katnya. Kita akan ni balik, counter dengan benda tu. Apa-apa pun setakat ni Hana punya pantun bagus ya. Alright. Macam ni je buat ya Hana kalau Hana jadi sepadan nanti. Okay? Alright. Ambil galah tolong judulkan agar okey sama. Agar temu di halaman, kalau salah tolong tunjukkan, petunjuk ilmu jadi pedoman. Ini Pak Atan suka bawah dia. Bawah dia adalah nasihat. Jelas. Memang jelas. Bahkan isi agak besar. Tapi markah bahasa bawah 20. Sebab Pak Atan kata kenapa bawah 20? Sebab yang ini kurang perkataan. Dia kena ada 4 perkataan kalau boleh. Agar temu di tengah halaman. Okey pun boleh. Ada perkataan di tengah tu. Jadi tidaklah dia tergantung agar temu di halaman. Macam ada macam tak kena kat situ. Ya. Jadi kat situ kena masukkan something yang boleh dapat 4 kat situ. Dan ada satu lagi kesalahan yang sama seperti Syahrul tadi, iaitu apa dia? Perasan tak? Apa kesalahan Syahrul tadi? Tadi Syahrul dia punya pembayang dia dua dengan nar jauh, tapi kali ini pantun daripada Hidayah semua adalah an. Dia adalah pantun a, bukan pantun ab. Jadi memang agak bahaya kat situ bila orang dengar je Hidayah, orang tahu dah. Tolong jolokkan di halaman. Memanglah man dengan kan, tapi dia berakhir dengan an. Kat situ. Nampak macam mana seorang hakim, insya-Allah. Seorang hakim mengadili pantun-pantun tu. Jadi kena tengok yang ni an. Kesemua sama. Jadi tak boleh macam tu. Kena ubah. Kalau dah perasan dah macam tu, kita nak ubah yang mana? Yang nombor 3 ke nombor 4? Hidayah. Nombor 2 dengan 4. Yes, tukar. nombor 2 dan 4 tukar. Tapi sebenarnya tukar ujung je kalau boleh. Petunjuk ilmu. Pedoman didambar. Pun okey juga. Macam tu. Petunjuk ilmu. Jadi iktibar. Pun boleh juga. Ataupun nak sebut pedoman juga, cakaplah. Kita ambil pedoman tu letak kat depan sikit. Didambar. Nampak tak? Kalau bar tu, dia dah lari dah. Okay, agar temu. Bar tu apa? Agar temu. Belakang dia. Agar di tengah bar. Apa bar? Timba. Agar temu. Di tengah bar tak boleh lah bar kita cakap agar temu perigi dan timba. Contohlah macam tu contoh. Jadi dah dia punya pembayang tepi tu dah okey dah Kita punya pembelajaran minggu lepas ingat
Pembayang perlulah kena masuk, lepas tu ujung dia kena betul. Ini kesalahan besar sebab rima ataupun ini namanya an. Maksudnya a lah. Harap-harap sebelum baca tu check dulu. Tengok dia ab atau tidak, ya. Setakat ni kalau Pak Tan bagi markah untuk isi memang cantik 25 macam tu. Bahasa memang dapat 18 macam tu, ya. Okey, kita akan pergi tengok Afika. Ambil galah, tolong jolokkan. Cepedak dibelah. Buat si tamu. Kalau salah tolong jolokkan. Patik budak dahagakan ilmu. Okey. Ini memang bagus, sedap, ya. Yang Pak Atan bagi markah tinggi dekat dahagakan ilmu ni. Satu falsafah sebab apa dia tolong ni, sebab dia dahagakan ilmu. Dia tak boleh cakap laparkan ilmu. Ini satu benda yang bagus. Dari segi pembayang hujung sama, mumu, okey, kan elok. Cuma dia ibarat macam Afika ambil balik perkataan cepedak tadi ke atas tu. Buah cepedak, masuk cepedak. Kalau tidak boleh ubah tak macam ni. Lalu dia belah ke, lalu dia belah. Jangan ambil perkataan nombor 1 dia tu. Dia agak bahaya kat situ. Gantikan dengan lalu dia belah buat tetamu. Bukan si tamu, buat tetamu. Macam si tu macam si tanggang, si Minah, buat tetamu. Lepas tu budak pun sama juga, budak dengan cepedak tadi pun mengulang benda yang sama. Jadi ubah. Patik budak dahaga ilmu ni, patik budak. Mungkin nak cakap patik sangat dahaga ilmu. Cakap patik macam kita kurang ilmu. Patik yang kerdil dahagakan ilmu. Patik muda dahagakan ilmu. Sebab kita nak bagi tahu kita ni budak, tapi kita tak nak ambil perkataan budak tu. Sebab dah ada saya budak baru belajar ke atas tadi tu. Dekat pantun ni dah ada saya budak. Kita tak boleh ambil cepedak dengan budak lagi. Benda tu. Jadi dari segi macam agar temu ni okey, macam Hidayah ada gunakan tengah, bagus. Ada okey, ada tengah. Macam yang lain ada tengah tak? Tanah tak ada tengah. Galah ni jari tengah. Luruh di tanah ni. Luruh bertaut pun boleh juga. Di kala malam. So adalah ut kat situ. Pantun yang baik adalah pantun kalau letak rima tengah. Kalau ada orang dengar, kalau juri yang biasa berpantun, dia akan tengok, luruh bertaut di kala malam. Okey. Ibarat disambut di waktu tenggelam. Kan bunyi dia sama. Yang macam ni sebedak dia belah, so tak ada. Contoh macam itulah. Boleh dibelah dengan dia. Okey, nampak So siapa yang akan jadi simpanan nanti akan buat pantun ni satu saja. Yang lain dia tersengih je sebanyak orang berpantun beberapa ni dia akan tersengih saja. Dan Nazura yang last sekali, kita ambil Nazura punya, ya. Okey, ni dia Nazura punya. Okey, kita letak sini. Setakat ni boleh nampak ke ni Pak Tan komen tadi, Pak Tan sharing tadi, boleh nampak ya? Okey, alhamdulillah. Okey, yang ni 1 dengan 3 macam biasa. Okey, dah julukan di hutan rimba mencari cendawan. Okey. Walaupun pembayang dia macam lari sikit, ambil galah tolong tunjukkan di hutan, tiba-tiba pergi di hutan pula, ya. Mungkin dia nak jolok cepedak tu dekat hutan lah, kot katanya mencari cendawan. Tak apalah. Tapi kita nak tengok dia punya pengisian dia. Kalau salah tolong tunjukkan, bimbing langkah menjadi sedia kawan. Okey. Bimbing langkah menjadi cendia kawan. Okey, cantiklah. Kalau nak lebih senang sebut, bimbing langkah jadi cendia kawan. Jadi je, tak payah banyak penjodoh bilang imbuhan ni. Men ni agak bahaya kat situ. Walaupun dia 12, tapi men ni kalau kita buang, dia akan jadi okey juga. Cantik 1-1, okey. Tengah tak sama, okey.
Everything cantik. Dia hampir-hampir sama dengan yang bimbing tadi, ya. Dan dia hampir-hampir kelon lah dengan tu. Tapi okey, satu saranan yang bagus. Bimbing langkah jadi cendekiawan. Ini pun satu benda yang ada falsafah. Kita mohon belajar tu sebab apa? Kita nak jadi cendekiawan yang bagus. Ilmuwan pun boleh, ya. Kalau nak letak ilmuwan atau cendekiawan, letak kosakata yang bagus, ya. Ini isi Pak Tan boleh bagi 26 macam tu, ya. Cuma dia agak pelik bila kalau orang tu baca tak betul, bimbing langkah menjadi cendekiawan. Panjang macam tu. Jadi cendekiawan. Pun okey. Jadi rima tu je yang nampak ada pembayang tu je yang nampak tak berapa nak ngam. Yang Pak Tan suka pembayang. Yang ini betul. Ni pembayang ni. Dia dah ambil cepedak, dia buat tetamu. Okey, tu antara okey. Agar temu ni, di tengah halaman ni mungkin macam mana nak agar temu pula. Dia tak ada cerita, penceritaan dia tak ada. Yang ni ada penceritaan pembayangnya bagus juga. Luruh di tanah buah berbelam. Tapi nak cakap buah di kala malam tadi kan. Jadi yang ini pun bercabang dua, ambil galah. Galah dia bercabang dua. Bolehlah juga diterima kan. Nampaklah kesinambungan galah tadi tu. Cuma perkataan dua galah tak boleh lah. Ataupun kita nak cakap, kalau nak ganti galah ni Syarul, gantikan dengan kayunya panjang, bercabang dua. Baru nampak tidak ada pengulangan daripada atas. Kita yang ulang adalah baris pertama, baris kedua dengan baris keempat saja mengulangnya. Okey, setakat ni boleh faham ya, bantu-bantu yang Pak Tan sayangi. Okey kan? Boleh faham. Boleh, bagus. Okey, sekarang ni kita akan tengok sekarang ni. Kita tak ada banyak masa dah. So, kita kena tengok macam mana nak menang. Ini yang kita mahu kan, macam mana nak menang. Okey, bila nak menang tu, kita kena tahulah rahsia-rahsia kemenangan tu. Nak tengok jap siapa ni ada kat sini tak? Penajaan semua, tema santun. Ni santun? Adalah Sri Kandi. Okey. Pada hari pertama, lawan. Setiap 3 hari. Hari kedua, lawan. Hari Sabtu, korang semua kena lawan sampai separuh akhir. Hari Jumaat je malam tu lawan. First round. Second round, third round, 3 kali je. 3 kali lawan. Kita kena menang 2 daripada 3. Tak boleh menang sekali. Kena menang 2 dari 3 untuk layak menjadi juara kumpulan ataupun naib juara. 2. Sebab kita nak buang 2 yang bawah tu, Pak Tan rasa kita boleh sampai ke separuh akhir ni kalau betul gayanya, So dia kata, dah Institut Pengajian, orang lain boleh masuk Institut Pengajian Tinggi Awam Swasta yang lain kecuali pelajar. IPT lain boleh masuk. Sungguh dahsyat. Maknanya daripada universiti lain boleh masuk ya Diana Ya Pak Tan. Maknanya kita memang berdepan dengan universiti-universiti lain. Jangan risau. Korang kena datang dengan keyakinan ya. Peserta boleh mewakili mana-mana. Okey, maksudnya dia siswa ni mesti akan masuk di antara mereka lah cabutan undi lah ni. Kita dah tahu yuran, yuran 1,000 yuran desa siswa pun 1,000. Kaya desa siswa soal 1,000. Okey. Agak besar ni dia punya ni. Alright, semua pasukan bertanding. Ini bila pertandingannya ni? Alamak, Pak Tan pergi mana masa ni? Pak Tan pergi ke Kuantan, ada sukan. Pak Tan main Mobile Legend waktu ni. Pak Tan pun tidak boleh pergi kat ni. Okey, tak apalah. Jadi sekarang kita nak bedah siasat supaya kita boleh menang ni peringkat kumpulan ni, pusingan 1, 2, 3 ni. Untuk keempat ni dah ada. Lepas tu dia dah bagi pula apa tema-tema dia. Lepas tu patut berkait, dia dah bagi kat sini. Okey, nampak ni. Ni contoh lah, tapi yang macam ni susah nak nampak. So kita dah tahu dah kat sini pusingan pertama, ciri-ciri, watak, harga diri. Maksud dia peringkat pusingan kumpulan 1, peringkat kumpulan 1, kumpulan 2, peringkat 3. Pantun semua nasihat. Dia punya jenis pantun dia. Semua pantun tentang adat.
pusingan kedua. Pusingan ni semua ni. So, kalau dah pergi pusingan kedua, pantun ni semua jenaka je. Jenaka, ciri-ciri Srikandi jenaka. Ha. Okey, Hidayah, kenapa berkerut je Hidayah tu? Apa yang tak fahamnya tu? Ha. Faham pusingan pertama, pada hari Jumaat tu, ini dia tema dia. Dia dah bagi dah jenis pantun. Pantun nasihat. Jadi, kita kena tanya pantun-pantun tentang nasihat je. Srikandi tentang nasihat Srikandi di rumah. Bagaimana wibawa ke apa ke, nasihat je. Tapi kalau pusingan seterusnya hari Sabtu, pusingan 1 tak boleh pantun nasihat dah. Kena jenaka. Contohnya Srikandi berperang Srikandi gagah ke medan perang. Suami di rumah apa nak digelar, macam tu lah lebih kurang. Kan jenaka macam tu. Adakah Srikando? Contoh macam tu kan. So itu kita nak jenaka. Jadi yang ni bukan peribahas peribahasa ejaan typo ni. Lepas tu pantun cinta tentang harga diri. Dan juga pemantun berkait. Ini pantun berkait dah ada dah ni. Dah ada dah, sebenarnya senang. Siapa jadi pemantun simpanan, senang je. Tak payah susah. Bagi je yang budi tadi. Tentang budi tadi. Bagi tentang rahsia ke apa ke, tentang budi apa. Dah siap-siap dah bawah dia. Tak payah nak fikir-fikir. Bawah dia dah siap, nombor 3, nombor 2 dah siap. Masukkan saja. Hafal benda tu je, sebab ada 3 pusingan je. Pusingan 1, 2, 3. Masuk peringkat kumpulan. Kumpulan 1, 2, 3. Itu maksudnya. Ini diorang kumpulan ni. Sebenarnya dia salah sebenarnya. Dia nak cakap. Ni pusingan 1, 2, 3 di dalam pertandingan. Dia bukan pusingan. Dia pertandingan. Ni pertandingan 1, 2, 3 ni. Pertandingan di peringkat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Boleh faham tak yang ni dia punya tema dia? So kita ambil yang nombor 1 Okey. Nombor 1. Lepas ni Pak Atan nak minta kita buat brainstorming. Brainstorming. Masing-masing akan ada idea. Nanti semua akan bagi dia punya mind mapping kat Pak Atan. Boleh ke macam tu? Boleh buatlah sikit homework. Okey. Ini adalah pantunnya. Pantun nombor 1, pusingan 1 ni. Pusingan 1, dia punya tema adalah, tema dia ciri-ciri Srikandi. Jenis pantun, pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang memberi rangsangan, nasihat dan sebagainya. Okey. So contohnya, apakah tema ni? Kita nak buat bedah siasat tentang tema. Ciri-ciri Srikandi. Kat sini kita buat. Ciri-ciri Srikandi. Bila sebut ciri Srikandi adalah sifat lah. Apakah ciri Srikandinya? Cuba cerita kat Pak Atan. Pak Atan nak tulis. Contoh Pak Atan bagi dia adalah seorang berani. Lagi apa lagi? Ciri Srikandi. Menjaga maruah diri. Menjaga maruah diri. Okey, lagi? Cepat, seorang satu. Cepat, yang lain? Apa dia? Kesihatan. Kesihatan? Kecantikan. Tradisional punya. Oh, dia menjaga kecantikan. Dia walaupun dia kecantikan tradisi. Okey, betul-betul. Lagi. Boleh. Ini antara 2 kotak sebenarnya. Okey, lagi ada tak? Gagah. Okey. Gagah. Dia pandai berhunus keris. Srikandi namanya. Lagi siapa lagi? Nazura. Apa dia Nazura? Lemah lembut. Betul. Siapa yang cakap lemah lembut? Ana. Okey, lemah lembut lagi. Nazura? Bijak. Bijak, yes. Ini Pak Atam suka jawapan bijak. Okey, nak tahu lagi, kita buat research lah. Ni kita buat research kat sini. Srikandi. Gitu Srikandi. So, kita pun pergi tengok dekat Dewan Bahasa ni. Ini cara dia. Isteri Arjuna yang gagah. Ni tengok Isteri Arjuna yang gagah. Ni definasi Mohon maaf, tidak dibenarkan dipindahkan. Amboi.
Tak apa. Sebabkan dia tak benarkan kita, kita guna cara lain, cara halus. Boy, tak benar-benar anak ni. Okey, masuk sini. Pergi kat sini. Okey, tengok ni. Kat sini. Okey. Jadi, kita dah tahu dah. Ni cara mungkin boleh kita buat nanti. Sepatan tunjukkan satu. Nanti kita masing-masing akan buat benda ni. Dah pukul 10 lah. Aikal, minta air. Okey. Isteri Arjuna yang gagah berani. Betul. Pak Atan, Syarul, kita berdua, Syarul memang kita dalam Dewan Bahasa. Gagah berani. Wanita yang gagah berani. Pahlawan wanita. Kalau wanita biarkan mewaris sifat Tun Fatimah. Cantik. Dan juga orang kata menjaga mewaris. Yang bersemangat nasional sejati. Okey. Kita dah tahu dah dia punya tu. Ciri-ciri dia. Jadi kita nak cakap pantun nasihat. Jadi bila sebut pantun nasihat, kita kena bertanya. Nak tanya tentang apa si Kandi ni? Tanya. Tanya. Persoalan. Kita kena buat macam ni. Persoalan. Baru kita boleh buat soalan. Apa tentang Sri Kandi? Tentang nasihat. Sekarang macam mana? Kenapa tak mewarisi sifat Tun Fatimah? Kan Sri Kandi yang bagus. Kenapa cepat untuk menyerah kalah macam tu? Nasihat-nasihat tu ya. Boleh tak bagi satu persoalan tentang Sri Kandi tadi? Kita tahu Sri Kandi ni berani. Tapi kenapa berani tak bertempat? Contohlah kita ambil mana bijak kita ambil bijak bijak perkataan yang tadi Pak Atan suka bijak tu kan. Kita ambil satu konteks bijak. So kita rungkaikan soalan tentang kebijakan Sri Kandi. So soalan dia kita buat terus kemana bijak? Kemana bijak akal Sri Kandi? Okey, kita nak cakap dia tangkas cuma di dalam dapur. Contohlah kita nak cakap dia bijak dia macam mana? Akal Sri Kandi kan macam orang-orang perempuan dekat ni. Kita boleh tanya dia kebijakan dia. Bijak ke mana, sampai ke mana? Ke mana bijak akal Sri Kandi ni? Ke mana bijak dia? Tangkas cuma di dalam dapur. So bukan main lagi belajar urak-urak. Tapi akhirnya ke dapur juga. Kita nak tanya orang tu macam mana dia boleh berjawab macam tu. Contoh inilah adalah satu nasihat. So orang ni kena jawab tentang nasihat lah. So Pak Atan buat pantun atas dia tentang bijaknya. Apa jak belakang dia? Bijak. Memacak. Tanjak lagi apa lagi? Sebab ke pahlawan kan? Memakai tanjak. Berhias tanjak. Okey. Berhias tanjak di apa? Apa di? Lagi padi, budi, kedidi ni burung kedidi. Kalau kita rasa kita tak nak letak berhias, kita tak tanjak, dia tu kendi. Okey, kita letak macam ni. Letak tanjak di tepi kendi. Nampak sama kan? Kendi dan ketur ni sejenis yang macam letak tempat sirih tu, Ma tu apa? Hias bersama. Hias bersama ataupun letak bersama ke hias bersama kapur Pak Atan, Hana dah share dekat WhatsApp group. Oh, apa dia tu? Pantun. Oh, pantun. Oh, Hana tadi Okey, Pak Atan. Tentang apa tu? Tentang yang tadi buah cempedak tu. Bukan yang sekarang ni kita tengah buat. Bagus. Sebab Atan tengok je lagi Kita buat pantun ni hias bersama sirih dan kapur. Okey, dah boleh jual lah ni pantun ni. Menangis orang yang jawab pantun ni, Okey. Pantun ni cuba tengok Sama kan? Kedidi, pur, jak, sama semuanya. Jangan lepaskan soalan ni kepada orang.
kita punya ni nanti diorang dapat ni pantun kita ni. Okey, nampak Didi, Purpur, Jak-jak, Mama. Lepas tu dia kata okey, tanjak melambangkan kebijakan pahlawan Melayu dekat dalam bilik Aikal. Lepas tu sirih dan kapur ni ibarat suami dan isteri, pelambangan macam tu Okey, Pak Tan nak tengok jap yang ni. Oh, yang ini. Ya. Ini buat pantun bagus Bagus anak Pak Tan, tengok jap pantunnya. Okey, mari kita tengok. Dah ada dah pantun, siap dah. Okey, jinak-jinak burung kedidi, tepi sana tertelan kapur. Okey. Kemana bijak akal Sri Kandi? Tangkas cuma. Oh, buat pembayang. Okey. Pembayang bagus. Pak Atan suka yang pertama ni, jinak-jinak burung kedidi. Tapi dia akan macam bila hakim mendengar tepi sana tertelan kapur. Dah kenapa burung kedidi tu nak makan kapur? Dia macam, tertelan kapur? Jadi macam mungkin tepi sana terkena lumpur pun boleh. Nampak anak? Jadi dia lebih apa panggil, lebih logik. Sebab burung kedidi tak makan kapur. Nampak macam tu tertelan kapur ni je yang agak boleh dibaiki, digantikan dengan terkena lumpur. Ibarat macam penat aku baca, aku berstudy kat universiti lah, aku jadi surumah je. Macam tu lah. Ataupun nanti kalau nak jawab, nanti orang yang jawab tu dia mungkin cakap, bukan sebarang tangkas di dapur, bijak pula bermain buat macam di dalam talian, berniaga di dalam talian. Itu jawapan yang mungkin. Saya pun pernah buat membayang tak logik, bila baca nak tergelak. Tak apa, yang penting pantun yang dibuat Hana ni dia mematuhi kepada rima. Cuma perkaitan tu tak ada. Hana, perkaitan tu dia kelogikkan kedidi dengan kapur tadi sebab nak sama dengan kapur tadi. Jadi nampak Yang penting samakan ujung-ujung dulu. Okey, boleh Okey kan? Okey. Cuba buat pantun soalan. Apa lagi kita nak buat? Ni. Tentang lama-lama Pak Atan ni soalan ni kau ambil ni Jai Gang. Aku buat ni kan kau ambil semua aku punya soalan. Okey. Okey, kita ambil yang pantun nasihat. Tadi kita kata ke mana bijak. Kita nak mintakan tentang nasihat. Bila tentang nasihat, kita tengok tentang nasihat kat sini. Nasihat. Tengok kat dia orang bahasa ni. Nasihat, kita kata ajaran, petunjuk yang baik, peringatan. Jadi kita ambil lah macam ni. Bagaimana mengajar. Apa boleh juga. Kita nak sesuaikan. Tadi dah buat tentang ke mana. Sekarang kita buat bagaimana mengajar. Okey, contoh. Kita buat pelbagaikan soalan tu. Bagaimana mengajar Sri Kandi. Sri Kandi bertempur. Dia nak cakap bagaimana mengajar Sri Kandi bertempur. Kita menguji dia. Pegang keris pun. Pegang keris pun. Macam pegang terkulai layu. Sedap tak bantu-bantuan? Sedap kan? Macam mana nak ajar Sri Kandi ni bertempur? Huha-huha. Pegang keris pun. Macam tu. Takut. Macam mana tu? Kita nak minta dia nasihat kepada Sri Kandi. Jadi sila buat pembayang. Pak Atan dah buat dah soalan ni, okey? Cepat korang. Korang mesti menang pusingan pertama. Pak Atan punya soalan ni. Bagaimana mengajar Sri Kandi bertempur, pegang keris pun terkulai layu. Cerita.
20 berapa hari bulan ni korang bertanding ni? Pak Atan nak tengok jap. Tak apa ke kita lebih masa ni korang? Korang tak apa masalah sikit kita buat. Esok Pak Atan nak tengok kita punya mind mapping tentang persoalan-persoalan supaya kita bijak benda tu. Jap Pak Atan nak tengok jap ni. Tarikh-tarikh dia. Kalau Pak Atan boleh datang sana, datang kat korang. Berapa hari bulan? Ini bulan depan ke bulan berapa hari bulan ni? Bulan Oktober Bulan Oktober Pak Atan. Oh, bukan bulan ni. Oktober. Macam boleh je pergi. Tak sabar nak pergi. Mungkin dia akan jemput Pak Atan kot. Tapi kalau Pak Atan jadi juri nanti, risau pula kan. Tak apa, Pak Atan tak jadi juri. 20 Oktober hari ni. Okey. Pantun. Kita panggil santun Okey. Alright. Jom kita buat. Mari. Pembayang. Pak Atan buatlah. Main tengok ni Pak Atan buat ni. Kita belajar buat pembayang. Okey. Kita nak pergi mana dulu? Buat dekat hujung dulu. Ingat tu pur ni. Pur ni yang kena dicari dulu dengan U. Dalam kepala ada U. Kayu. Bayu. Kuyu. Pur apa? Tempur. Lumpur. Dapur. Lagi apa lagi? Pur apa lagi? Penyu. Okey, lagi apa Afika? Cuba Afika. Pur. Lumpur. Lagi apa lagi pur? Kalau tak ada pur pun, lur pun tak apa. Melur. Jalur. Kalau dapat pur lagi bagus Hai Fakri. Lawa gambar profil Fakri tu. Nampak ala-ala MPP gitu. Okey. Cepat korang. Apa dia tu? Apa? Purnya tu. Oh, termute. Okey. Apa yang purnya tu? Mem. Waalaikumsalam. Okey. Pak Atan buatlah ni pur. Kita tadi dah letak lumpur. Kita nak ambil, jangan terlalu sama sangatlah. Tapi ada ur belakang dia. Kita letak melur. Lepas tu kita letak kayu. Okey. Lepas tu jar ni apa? Jajar. Lepas tu pun ni apa? Rumpun. Nampak tak Pak Atan buat macam ni? Pantun ni. Kita siapkan hujung dengan tengah dulu. Lepas tu kita sambung dengan penjodoh bilangan dia. Kita cakap cantik sejajar. Cantik sejajar. Pohonnya melur. Pohonnya melur. Dipetik di rumpun. Rimbunan melur. Rimbunan. Ya, sedap. Tapi rimbunan Rimbunan atas Okey, rimbunan. Oh, sedap. Ada lebih sedap lah. Kalau Pak Atan selalu ambil cantik, rimbunan. Kalau pohonan tu, pohonnya tu macam, pohon ni untuk yang besar rimbunan okey lah, melur merimbun. Kena tengok jugalah. Takut melur ni tak merimbun. Jadi kita tengok macam mana pokok melur ni. Mari kita tengok image. Merimbun juga sebenarnya. Ni merimbun. Nampak? Elok ni merimbun. Banyaklah bunga melur ni. Elok betul. Dipetik di rumpun, di atas kayu. Macam tu. Dah jadi pantun dah. Senang je. Senang tak buat pantun macam ni? Dah, siapa nak pantun ni ambil? Hidayah ambil ni pula contoh Bagaimana mengajar Sri Kandi bertempur. Pegang keris pun terkulai layu. Macam tu. Alright. Senang, boleh insyaAllah. Senang. Sebenarnya, macam mana boleh senang? Sebab kita tadi dah menyingkap tentang apa tentang ciri-ciri tadi.
Ciri-ciri katanya berani, katanya gagah. Tapi kita persoalkan, bagi persoalan kat dia. Persoalan, okey, kebijakan. Betul ke dia bijak? Tapi kalau dia bijak, kenapa seorang Sri Kandi yang bijak, ya, tapi sebenarnya dia tangkas bukan dekat gelanggang, tapi dekat dapur. Itu persoalan, kita nak tengok. Tanya lagi persoalan. Persoalan seterusnya adalah persoalan tentang macam mana Sri Kandi itu, betul ke Sri Kandi ni gagah? Kalau gagah, kenapa pegang keris pun terkulai layu? Sebenarnya kalau nak jawab, bukan dia dia terkulai layu ni sebab dia terlihat ya, ataupun keris ni terlihat dia nak bertikam dengan bekas kekasih ke apa ke. Something like that lah, macam tu. Benda macam tu ya. Jadi apa tugasan kita pada hari ini? Sebab minggu depan kita nak kena baca pantun kita sendiri ya. Ni Pak Atan bagi tugasan ni kena buat ya, untuk sebagai seorang pemenang ya. Pemenang, satu, kita kena buat mind mapping. Minta izin mind mapping. Mind mapping contohnya kita dah ada tadi Sri Kandi tu kan. Ni Pak Atan mana tunjuk tadi ni. Ni. Kita dah ada ni kan. Ni mind mapping ni setiap seorang kena buat ni. Ni, ciri-ciri seorang Sri Kandi. Pantun nombor 1 ini, jenaka. Apa jenaka yang berkaitan dengan ni? So inilah yang kita akan buat. Kita akan buat tak banyak pun sebenarnya. Yang yang apa nama, yang simpanan hanya buat 3 je. Yang lain tu seorang satu buat. Contohnya, pemantun pertama buat nasihat 1. Pemantun pertama buat jenaka 1. Kasih sayang 1. Setiap seorang kena ada 9 pantun. Setiap satu ni 1 pantun. Boleh Pemantun simpanan semua ni lah. Tapi setakat ni tak ada simpanan. Semua sama. Semua kena buat pemantun ni. Cuma yang berkait ni kita KIV dululah. Okey. Nombor 1 mind mapping. Ni mind mapping ni kita letak atas ni. Pak Atan harapkan kita boleh Pak Atan punya harapan ni memang tinggi. Sebab Pak Atan tak ada conflict of interest pun untuk korang menang. Tapi Pak Atan nak nampakkan bahawa Pak Atan dah tunjukkan lah cara-cara nak buat ni setiap orang buat mind mapping, apa-apa dia, timbulkan persoalan dulu. Timbulkan persoalan dia. Contohnya, kenapa watak Sri Kandi dalam cerita Melayu ni semua Sri Kandi yang tak nanya buat soalan macam tu. Contoh Pak Atan bagi tahu. Kenapa buat macam ni, buat soalan macam ni. Kenapa watak Sri Kandi mesti berakhir dengan kisah sedih. Watak Sri Kandi dia tak happy, dia sad ending. Contoh. Tak apa, bahasa Inggeris tu tak apa. Nanti kita buat dalam bahasa Melayu kenapa hero-hero watak Sri Kandi semua cantik-cantik. Tak ada pula Sri Kandi yang buruk-buruk dekat dalam cerita filem Melayu. Select juga ada orang contoh. Kenapa watak Sri Kandi semua cantik-cantik. Tak ada pula Sri Kandi yang macam watak-watak mak lampir. Semua cantik-cantik. Kenapa tak ada yang Sri Kandi semua badan ala-ala gemuk macam Pak Atan ke? Kenapa yang tak ada macam tu kenapa dalam filem sebenarnya yang realiti sebenarnya betul-betul Sri Kandi adalah Sri Kandi yang bertubuh gemuk. Sebab dia hempuk orang sekali, habis orang meninggal tu kan. Jadi soalan tentang, contohnya persoalan lagi. Apa lagi? Tentang tentang katalah ni tentang peribahasa atau adat Kenapa Sri Kandi selalunya dia jenis yang ikut adat Contohnya Tun Fatimah sanggup makan sirih daripada hang tuah semata-mata untuk melenyapkan cinta hang tuah tu kepada hang tuah, nak pergi kepada sultan. Itu dia tentang adat. Kenapa semua pegang teguh pada adat Bagi persoalan. Kenapa kena cakap macam ni. Kenapa Sri Kandi semua taat. Tapi yang lelaki banyak yang durhaka. Durhaka kepada sultan. Contohnya kan Sri Kandi Sri Kandi Dang Anum. Sri Kandi juga tu sebenarnya Sri Kandi. Ataupun kenapa Dang Anum tu tak jadi Sri Kandi?
Dia masa dia kena belah perut tu dia tak melangsung melawan, dia ikutkan saja kehendak Sultan Sultan Mahmud. Macam tu. So sejarah tu ada kat situ. Nah, harga diri seorang Sri Kandi bagi persoalan tentang kasih sayang. Kenapa ramai wanita yang kalau nak mesti akan ramai yang akan cerita pasal Abang Tesla punya. Tapi hati-hatilah, janganlah cerita benda tu. Cuma nak cakap si Kandi ni, pantu kasih sayang ni, betapa pengorbanan kepada kepada suami tu kan, sangguplah memakan sisa suami. Contoh, macam tu. Itu harga diri. Di mana letak nilai Sri Kandi. Di rumah makan sisa suami lah, apalah, ataupun beranak 9 ke tapi tetap suami sayang ke, apa-apalah harga diri, tapi berkaitan dengan harga diri lah, maksudnya maruah dia. Maksudnya kalau kita nak cerita pasal kasih sayang kan, kasih sayang dan kepada suami kenapa tak tinggalkan suami yang dah hilang upaya. Itu pun antaranya. Kenapa betul ke maruah dia suami dia hilang upaya tapi dia tetap sayang dan setia dekat suami. Tapi kalau suami, isteri lain sikit dia punya ni, dah nampak tak elok, tak cantik, dia terus beralih kasih sayang macam itulah. Sebab harga diri Sri Kandi itu banyak persoalan yang ndak. Kalau tak tahu nak jawab apa, type kat sini. Harga diri wanita. Wanita is Sri Kandi. So Sri Kandi yang dikatakan sebagai ni harga diri wanita kan banyak ni. Perkataan-perkataan ni wahai muslimah, harga dirinya bukan keindahan, perhiasan, bukan pula pada apa. Bila kita baca, kita dapat perkataan-perkataan kehormatan. Mana letaknya hormat Sri Kandi? Macam tu. Bila bergaduh bertarik tudung ke? Okey, jadikan dia ni Squad. Okey. Faham ya adik-adik sekian? Boleh faham ke? 1 jam setengah dah Pak Atan beletih. Okey, sekarang Pak Atan nak korang komen kat situ. Apa yang korang dapat belajar pada hari ni? Sekali dia hempuk. Semua meninggal. Itulah dia. Betul. Kalau nak buat yang jenaka tu. Okey. Boleh cakap kenapa Sri Kandi ramai yang montel, sekali dihempuk semua meninggal. Kan kelakar tu daripada keluar macam tu lah kan. So benda tu ciri-ciri. Kenapa Sri Kandi ramai yang montel? Apa okey juga, kita tak cakap gemuk, kita cakap montel. Jadi itulah antaranya. Pak Tan nak letak sinilah. Ini pantun jenaka kenapa ini terjerat ni? Ramai yang montel. Okey. Sekali hempuk semua meninggal. Okey. Meletup. Nasib baik Afika nak type kat situ. Okey. Boleh setakat ni? Patah rasa sangat confident, yakin dengan apa yang anda semua dapat. Sasaran kita pergi ke separuh akhir. Kalau boleh nak ke akhir. Sapatan dah dengar dah anda semua punya tadi. Apa kata anda sebelum penutup tirai ni? Seorang-seorang baca pantun diri sendiri tadi. Kita mulakan dengan Sairul nak baca tak? Sebab Sairul dah ada pantun ni. Bacalah pantun ni. Jom. Sairul. Syahrul. Cuba baca Sairul pantun. Kita tukar ni. Galahnya panjang ataupun kayunya panjang. Kita tukar kita tukar ni. Kayunya panjang. Dar, R.
kayu. Ambil galah, tolong jolokkan kayunya panjang. Nar apa nar? Nar. Pinar. Lagi apa? Bual ar lah, ar. Kayunya panjang. Kayunya panjang. Lama dibiar. Okey. Boleh. Lama dibiar. Okey. Cuba Syarul okey tak? Okey. Okey, baca Syarul. Silakan. Sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada hari ini. Cepat Syarul. Baca ni ke? Baca yang ni. Kena baca yang lain. Baca yang lain lah. Semua baca yang sama je lah, senang. Nak yang mana? Yang ini, yang pertama letak tanjak ke? Nak baca cantik sejajar? Mana satu yang korang suka? Korang boleh dua-dua tu. Mana satu korang suka? Syarul nak baca mana? Inilah. Yang inilah. Ni bagaimana ni? Okey. Silakan. Semua baca pantun yang sama. Patan nak tengok. Ya? Nak tengok dari segi pembacaan. Okey, silakan. Yang ni ke yang cantik sejajar? Ya, betul. Cantik sejajar rimbunan melon, dipetik di rumpun di atas kayu. Bagaimana mengajar Sri Kandi bertempur, pegang keris pun terkulai layu. Okey, seterusnya. Kena ada suntikan je sikit. Suntikan. Siapa nak baca seterusnya? Dah baca boleh left. Sebelum tak baca, jangan left lagi. Okey, siapa? Hana nak baca? Okey, Hana, silakan. Cantik sejajar, rimbunan melur, dipetik di rumpun, di atas kayu. Bagaimana mengajar Sri Kandi bertempur, pegang keris pun terkulai layu. Okey, bagus. Okey, seterusnya Nazura. Cantik sejajar, rimbunan melur, dipetik di rumpun di atas kayu. Bagaimana mengajar Sri Kandi bertempur, pegang keris pun terkulai layu. Okey, Nurul Hidayah. Cantik sejajar, rimbunan melur, dipetik di rumpun di atas kayu. Bagaimana mengajar Sri Kandi bertempur, pegang keris pun terkulai layu. Afika, kenapa hilang tiba-tiba Afika? Geram lah aku Afika ni, cubit sekarang. Afika, mana engkau Afika? Tak apa. Semua baca elok, jangan risau. Tapi Pak Atan bagi tahu ke anda semua, baca tu kena ada sentuhan sikit. Tapi tak apalah permulaan ya. Kalau yang lelaki baca macam ni. Cantik sejajar rimbunan melur, dipetik di rumpun, di atas kayu. Bagaimana mengajar Sri Kandi bertempur, pegang keris pun terkulai layu. Kalau perempuan, cantik sejajar rimbunan melur, dipetik di rumpun, di atas kayu. Bagaimana mengajar Sri Kandi bertempur, pegang keris pun terkulai layu. Nampak Macam mana baca tu. Sebab baca yang mempesona menyebabkan juri akan rasa macam terawang-awang. Macam tu. Sedapnya dibaca. Pantun yang sedap pun tak sedap pun jadi sedap. Afika, welcome back. Afika, last Afika. Kita tunggu Afika je nak baca pantun ni. Cepat Afika. Okey. Cantik sejajar, rimbunan melur, dipetik di rumpun, di atas kayu. Bagaimana mengajar Sri Kandi bertempur, pegang keris pun terkulai layu. Okey. Cik Afika ni dah ada pengalaman nak gaya tu. Cuma gaya tu gaya sekolah lagi. Tapi tak apa. Apa-apa pun Pak Atan harapkan anda semua pergi dekat YouTube. Pergi kat YouTube ni. Anda type tentang santun Apa-apalah pertandingan pantun. Pantun Universiti Malaya contoh 2023. Pak Atan adalah rakam-rakam pantun-pantun yang ada ni. Contohnya Pak Atan ambil yang inilah. Contohnya ini ni Tepak Bistari ni. Ice cream La Primaria Mango Sticky Rice dari Nestle. Dengar ke?
서울 에디션 Tak apa, Pak Atan 23. bagi ni dekat dalam grup. Contoh. Disebutlah hancur binasa Nampak? seluruh. Ambil perempuan. Ini jawabnya. Ni. Gugur setangkai noktah fenomena Hmm. rahsia Tuhan. Belajar tengok. Bila tengok ikut bercakap. Ikut alunkan tu. Ikut. Okey. Tengok persiapan macam mana dia orang berpantun tu ya. Macam tu. Boleh Okey, Pak Atan bagikan ni. Semoga kita sama-sama akan diberikan ni lah. Ni dah ada ni. Berjalan sejajar terkena lumpur, basikal dituntun menerusi atau terkena bayu pun. Okey juga. Bagus-bagus bidadari dah belajar untuk buat. Ingat, kita belajar untuk salahkan diri je. Tak apa. Belajar buat salah lama-lama pandai. Ya, yang sekarang bidadari dah elok dah. Hana dah ada jar dah pandai, tuntun dah pandai, dah elok dah. Penghasilan pantun tu dah kena dah. Tengah dengan ujung. So harapan Pak Atan dalam minggu ni tengok macam mana nanti anda buat. Pak Atan yakin belajar tentang melafaz pantun tu dengan betul. Ya, boleh semua ya? Kalau boleh, terima kasih banyak-banyak untuk hari ni, malam ni. Semoga kita dapat sesuatu yang bermanfaat. Pak Atan harapkan kita semua akan meletup macam tu ya. Yang penting ingat, kita ada dua benda ni. Satu, mind mapping. Dua, timbulkan persoalan. Dan ketiga adalah baca pantun. Baca pantun yang penting. Yang ni tak payah buat pantun lagi. Buat persoalan dulu. Nanti kita buat sama-sama ya. Jadi cara dia adalah macam mana kita perlu membuat melafazkan pantun. Itu yang paling Pak Atan sangat-sangat nak titik beratkan. Jadi ambil pantun, dua pantun yang Pak Atan dah buat tadi ni. Training yang itu je. Baca yang itu je. Dan tengok-tengok dekat dalam YouTube yang Pak Atan bagi tadi. Tengok gaya diorang berpantun. Okey, baiklah. Pak Atan serahkan pada Syarul kalau ada kat sini. Ataupun Cik kita, Cik Diana. Silakan Cik Diana. Kita dah menghampiri 1.5 1.5 jam gitu. Okey. Terima kasih Pak Atan. Sama. Itu je. Itu je. Saya tak ada apa-apa. Terima kasih semua. Alright, nanti kita jumpa lagi di lain masa. Pak Atan buat ni, Pak Atan harapkan kita semua dapat buat yang mind mapping ni supaya Indah Kemara naik satu stage tinggi sedikit daripada tahun lepas. InsyaAllah boleh pergi. Semua orang boleh berjaya. Semua orang start dengan zero. Anda pun start dengan zero. Tapi anda dah tahu dah teknik dia hari ni. Teknik nak buat soalan melalui mind mapping dan persoalan tadi. Jadi buat sesuatu, buat apa yang Pak Atan minta ni. Untuk next class kita akan Pak Atan tanya. Kalau boleh hantarkan contengan anda tu, hantarkan dekat WhatsApp. Tak payah tunggu kelas. Ya, hantar je. Ni boleh berapa hari boleh siap ni? 3 hari Pak Atan bagi 3 hari Sebab hari Jumaat, Sabtu, Ahad Pak Atan akan pergi ke Kuantan lah pula. Ke Kuantan. Ada Pak Atan sekarang dah orang jemput mengajar TikTok sana sini mengajarnya. Asyik TikTok je kan. So apa-apa pun terima kasih. #PakCikPower. Pak Atan dah tukar nama Pak Atan dari Pakcik TikTok kepada Pakcik Power. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Tata. Terima kasih Pak Atan. Terima kasih Pak Atan. Sama-sama. Buatlah. Okey. Assalamualaikum.